Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat dan ceria untuk menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Hari ini, anak-anak pelajar semua akan bersama Cikgu Rin. Cikgu hari ini akan membincangkan soalan-soalan format SPM yang berkaitan dengan topik bumi sebagai sfera. Dalam pembelajaran hari ini, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai kemahiran dan teknik dalam menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk bumi sebagai sfera, sama ada soalan daripada kertas 1 ataupun kertas 2 SPM. Baiklah para pelajar, mari kita imbas kembali mengenai topik bumi sebagai sfera. Baiklah, sebelum kita pergi kepada soalan berformat peperiksaan, mari kita lihat dulu sedikit nota ulang kaji berkaitan tajuk bumi sebagai sfera. Seperti yang anak-anak pelajar ingat ataupun pernah belajar, bumi sebagai sfera sebenarnya adalah daripada bab 9 matematik tingkatan 5. Jadi dalam tajuk ini, para anak-anak pelajar perlulah tahu dan kenal bulatan manakah yang disebut sebagai bulatan agung. Yang seterusnya, anak-anak pelajar perlulah boleh menentukan dan mengira longitude, menentukan dan mengira latitude, kemudian menentukan kedudukan bagi sesuatu tempat, dan akhir sekali menentukan jarak pada permukaan bumi. Baik, sekarang kita lihat kepada beberapa penekanan ataupun perkara penting yang ada dalam topik bumi sebagai sfera. Yang pertama yang cikgu nak tunjukkan hari ini adalah diameter bumi. Ingatkah lagi anak-anak pelajar apakah yang dimaksudkan dengan diameter bumi? Okey, kalau kita tengok pada rajah yang dipaparkan pada skrin ini, PQ, okey, PQ ialah diameter bumi. Diameter bumi adalah apabila satu jejari bumi yang menuju kepada pusat bumi, okey, kita teruskan daripada P tadi kepada Q, okey, maka dia jadi diameter bumi. Bermaksud apa? Diameter bumi mestilah berpusat pada pusat bumi. Okey, kalau kita lihat di sini pula, okey, ada beberapa perkara penting yang perlu pelajar ingat, iaitu garisan khatulistiwa. Okey, garisan khatulistiwa berada pada sifar darjah. Okey, kalau kita tengok di sini, bagi P titik P berada pada latitude, selarian latitude 50 darjah utara. Okey. Dan berada pada longitude 80 darjah timur. Okey, secara tidak langsung cikgu boleh katakan di sini titik P berada pada kedudukan 50 darjah utara dan 80 darjah timur. Manakala bagi titik Q pula, kedudukannya adalah pada 50 darjah selatan dan 100 darjah barat. Agak-agak pelajar, macam mana ya kita dapat 50 darjah selatan? Okey, kalau kita perhatikan di sini, OP adalah jejari bumi dan OQ juga adalah jejari bumi. Dan sudut OP kita tahu adalah 50 darjah. Disebabkan itu, selarian latitude bagi P adalah 50 darjah utara. Okey, secara automatik sudut di sini, okey, di sini juga adalah 50 darjah. Kerana ia adalah sudut bertentangan. Maka secara tidak langsung, garisan latitude ini bernilai 50 darjah selatan. Okey, di sini 50 ada sedikit
typing error. Baik, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, dalam slide ini cikgu ingin tekankan tentang diameter selarian latitude. Okey, kalau tadi kita tengok ataupun kita imbas kembali tentang diameter bumi. Sekarang kita nak tengok, nak ingat kembali apakah yang dimaksudkan dengan diameter selarian latitude. Baik, kalau anak-anak pelajar lihat di sini, QP adalah selarian latitude. Maka garis daripada Q melalui pusat selarian latitude terus kepada P kita kenali sebagai diameter selarian latitude bagi QP ataupun PQ. Okey, dalam pada rajah ini juga diberi longitude bagi UPS adalah 80 darjah timur. Okey, dan longitude UQS adalah 100 darjah barat. Jadi kita boleh katakan kedudukan bagi titik P adalah pada 50 darjah utara, 80 darjah timur. Manakala kedudukan bagi titik Q pula adalah 50 darjah utara dan 100 darjah barat. Yang seterusnya kita lihat kepada jarak pada permukaan bumi. Okey, ini sebagaimana pelajar lihat cikgu cikgu letakkan beberapa perkara yang sangat penting dan boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan nanti. Okey, perkara yang penting, yang sangat penting berikutnya adalah jarak pada permukaan bumi. Kalau kita lihat di sini, okey, jarak sepanjang longitude bersamaan dengan beza kedudukan latitude darab dengan 60. Okey, kalau kita lihat pada rajah ini, titik A berada pada P darjah utara dan titik B berada pada Q darjah selatan. Jadi, cikgu nak transfer rajah bumi ini kepada satu bentuk yang cikgu namakan grid mudah. Okey, grid mudah. Okey. Dalam grid mudah, yang pertama sekali pelajar-pelajar perlu melukis garisan utara selatan. Kemudian garisan, okey, kalau pelajar perhatikan garisan yang ada double line merah ni, okey, garisan khatulistiwa. Okey, khatulistiwa kita tahu dia bernilai 0 darjah. Baik, kemudian kita lihat titik A berada pada selarian latitude P darjah utara. Okey, titik A berada pada selarian latitude P darjah utara. Maka jaraknya daripada diameter bumi ataupun garisan khatulistiwa ini, okey, cikgu transform ke sini. Daripada 0 darjah ni, daripada garis 0 darjah, okey, ada satu garis berwarna pink ni yang cikgu letak, dan cikgu letak nilai P darjah di sini. Okey, maksudnya nilai P darjah, let's say katalah P ini bersamaan dengan 50 darjah utara, maka nilai P darjah ini bernilai 50 darjah. Begitu juga dengan titik B daripada garisan khatulistiwa. Okey, cikgu transform ke sini dan katalah Q adalah 60 darjah selatan. Okay. Katalah Q ini adalah bernilai 60 darjah selatan, maka nilai Q ini akan kita kata bernilai 60 darjah. Jadi jarak sepanjang longitude tadi adalah beza kedudukan latitude. Beza kedudukan antara latitude A dan B sekarang
bernilai P tambah Q. Maka kita ada 50 darjah tambah 60 darjah bersamaan dengan 110 darjah. Itu dia punya beza. Jadi kalau kita nak kira jarak, kita tahu jarak AB tadi bersamaan dengan P tambah Q darab 60. Maka kita boleh kata jarak AB, jarak AB bersamaan dengan 110 darjah darab dengan 60. Okey, anak-anak pelajar akan dapat nilai 6,600, dan seperti yang kita dah belajar, unit bagi jarak adalah batu nautika. Okey, itu adalah jarak AB, 6,600 batu nautika. Kenapa kita darab dengan 60 minit sahaja? Kerana titik A dan B ini berada pada garisan meridian ataupun pada garisan longitude. Okey? Baik, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Masih lagi jarak pada permukaan bumi. Kali ini kita ada titik A dan B, yang berada pada kutub yang sama, iaitu daripada khatulistiwa menuju kepada kutub utara. Maksudnya AB ni berada pada sukuan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, A, B dan di sini adalah garisan khatulistiwa. Cikgu transfer, cikgu ambil balik rajah bumi yang bulat ni, yang berbentuk sfera ini, kepada bentuk grid mudah. Kita guna kaedah grid mudah. Kalau anak-anak pelajar perhatikan di sini, cikgu letak garisan double line merah ni, yang tegak ni, sebagai 0 darjah MG, Meridian Greenwich. Yang ini pula adalah garisan khatulistiwa 0 darjah. Kita lihat kedudukan B berada di sini. B berada di sini. Kemudian kedudukan A berada di atas B. Di bahagian ini. Katakan X darjah utara ini bernilai 70 darjah utara. Dan Y darjah utara ini bernilai 30 darjah utara. Maka nilai daripada garisan khatulistiwa pada grid mudah kepada garisan yang ada titik B ini adalah Y darjah dan nilainya adalah 30 darjah. Untuk titik A pula, nilai X tadi kita tahu X darjah utara ini bersamaan dengan 70 darjah utara. Maka titik A daripada garisan khatulistiwa ni, anak-anak pelajar boleh lihat anak panah yang berwarna merah jambu ni. Dia punya nilai X sekarang adalah 70 darjah utara. Jadi kita tahu jarak bagi AB bersamaan dengan beza antara dua titik tersebut. Maka kita ambil nilai X 70 darjah tolak dengan 30 darjah. Kita darab dengan 60 minit. Maka anak-anak pelajar akan dapat 40 darjah darab dengan 60 minit. Anak-anak pelajar akan dapat 2,400 batu nautika. Itu adalah jarak A ke B, yang berada pada garisan longitude yang sama. Yang seterusnya masih lagi jarak pada permukaan bumi. Cuma kita akan lihat pada cara pengiraan jarak
sepanjang latitude. Jadi dia tak sama Jarak sepanjang latitude pengiraannya ataupun formula pengiraannya adalah berbeza dengan jarak pada garisan meridian ataupun longitude. Okey, kalau kita lihat di sini, formula ataupun formula untuk mengira jarak bagi sepanjang latitude adalah bersamaan dengan beza kedudukan longitude darab dengan 60 minit darab dengan cos latitude, ataupun kalau cikgu lebih suka menggunakan cos selarian latitude. Okey, kalau kita lihat di sini, anak-anak pelajar dapat perhatikan ada titik M dan titik N. Okey. Perkara pertama, kita tukar daripada rajah bumi berbentuk spera ni kepada grid mudah. Okey, grid mudah. Okey, caranya anak-anak pelajar lukis satu garis tegak, okey, mewakili 0 darjah meridian Greenwich. Okey, sebab kita ada meridian Greenwich di sini dibagi garisan merah ni adalah meridian Greenwich. Okey, kemudian kita lukis lagi satu garis melintang bernilai 0 darjah, menandakan ini adalah garisan khatulistiwa. Okey, garisan khatulistiwa. Baik, kita ada titik M. M berada di sebelah kiri garisan meridian Greenwich. Jadi cikgu ada buat satu garisan halus ni kalau pelajar nampak warna biru tu. Kemudian cikgu tandakan dan cikgu buat lagi satu garisan halus di atas sini. Okey, menunjukkan garisan ini adalah garisan A darjah utara. Okey, garisan inilah garisan A darjah utara. Jadi pada tempat yang dia bersilang ni adanya titik M. Okey, ada titik M. Okey, titik M berada di sini, iaitu pada kedudukan A darjah utara. Okey, kedudukan kita sebut latitude dulu so latitude dia A darjah utara dan P darjah barat. Okey, dia punya longitude adalah P darjah barat. Okey, kemudian kita ada lagi satu titik N yang berada pada garisan ini. Garisan halus yang cikgu lukis tegak tu. Kemudian dia berada juga, dia bersilang, garisan ini bersilang dengan garisan selarian latitude A darjah utara tadi, dan di situlah ada titik N. Okey, dia berada, jadi kedudukan N ini berada pada A darjah utara, Q darjah timur. So, anak-anak pelajar boleh perhatikan ada dua titik di sini. Jadi, berapakah jarak antara M dengan N? Okey, yang pertama anak-anak pelajar lihat dan perlu kena pasti M dengan N berada pada selarian latitude. Jadi, formula untuk mengira jarak pada selarian latitude adalah kita kena ambil beza kedudukan longitude tadi darab dengan 60 darab dengan cos selarian latitude. Okey, katakan A ini bernilai 30 darjah utara. Okey. So, A ni 30 darjah utara. Q pula bernilai 50 darjah timur. Dan P pula bernilai 50 darjah barat. Okey, kita cikgu nak tunjuk cara untuk mengira jarak sepanjang selarian latitude antara titik M kepada titik N. Jadi, anak-anak pelajar kena jumlahkan berapa panjang ni. Berapa panjang. So, dalam bumi sebagai perak ni, kita tidak ukur dalam unit kilometer, tapi kita ukur dia punya panjang tadi dalam unit darjah. Maka, di sini kita tahu daripada sifar darjah meridian Greenwich, di mana garisan meridian Greenwich ni kita nak tentukanlah berapa darjah timur, berapa darjah barat. Jadi daripada garisan meridian Greenwich kepada titik M, okey, dia sudut yang terlibat adalah 50 darjah. Dan daripada garisan meridian Greenwich menuju ke titik N, sudut
yang terlibat adalah 50 darjah. Maka beza bagi antara titik tadi, beza kedudukan longitud tersebut adalah, okey, ni kita nak kira jarak jarak MN bersamaan beza dia 50 darjah tambah 50 darjah, okey, darab dengan 60 minit darab dengan cos A disebut. Cos A iaitu kos selarian latitud di mana titik tadi berada. Jadi selarian latitud kita adalah 30 darjah. Jadi anak-anak pelajar boleh jumlahkan 100 darjah darab dengan 60 minit darab dengan kos 30 darjah. Okey, kos 30 darab dengan 60 darab dengan 100. Maka jarak yang diperolehi adalah 5,196.15 batu nautika. Okey, itu adalah cara untuk mengira jarak pada jarak pada selarian latitud. Okey. Titik M dan N ni berada pada selarian latitud. Okey, yang seterusnya, okey, kita pergi kepada soalan SPM ulangan Jun 2020. Okey, kertas 1 soalan nombor 16. Okey, tadi dah habis dah beberapa perkara penting yang perlu pelajar titik beratkan untuk menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan tajuk bumi sebagai sfera dalam peperiksaan SPM. Dan seperti yang kita ketahui, soalan berkaitan tajuk bumi sebagai sfera ini akan keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi cikgu tunjukkan contoh yang pertama, soalan daripada kertas 1, cikgu ambil daripada SPM ulangan Jun 2020. Soalan ni soalan nombor 16. Okey. Kita lihat di sini. Sekejap. Baik, apa yang penting apabila kita dapat soalan? Kita baca soalan dan perhatikan setiap maklumat yang dibekalkan dalam soalan. Yang pertama, kita tengok. Dalam rajah 10, okay, ini rajah 10, U ialah kutub utara. Okay, dia bagi U ialah kutub utara dan S ialah kutub selatan. UOS adalah paksi bumi. Okey. Diberi kedudukan titik R ialah, ni maklumat yang penting. R ialah 43 darjah utara dan 0 darjah. Cari longitude titik Q. Okey. Yang pertama, untuk menyelesaikan soalan ni, cikgu akan tukar bentuk bumi sebagai sfera ini, bentuk rajah yang diberi dan bentuk bumi yang kita lihat sebagai sfera tersebut kepada bentuk grid mudah. Okey. Yang pertama, cikgu lukis garisan utara. Okey, utara, selatan. Okey, kenapa utara selatan? Sebab dalam rajah ini dia tidak garisan meridian Greenwich tidak diberi. Jadi cikgu lukis garisan utara selatan menegak, kemudian garisan khatulistiwa. Okey, 0 darjah. Maka maklumat yang seterusnya, kalau kita lihat pada rajah, kita ada titik Q dan kita ada titik R. Okey, maklumat yang diberi dalam soalan, R itu berada pada 43 darjah utara. Bermaksud selarian latitud ini bernilai 43 darjah utara. Okey, dan R juga berada pada 0 darjah. Okey, sorry, bukan sini. Bermaksud titik di mana R berada ini adalah R ini berada pada garisan meridian 0 darjah, iaitu yang merupakan garisan meridian Greenwich. Jadi, grid mudah tadi cikgu akan lukis dalam bentuk
grid. Okey. Yang ni garisan khatulistiwa, kosong darjah. Okey, kemudian kita ada satu lagi di bahagian atas sini, iaitu 43 darjah utara. Okey, garisan selarian latitud 43 darjah utara. Jadi di sini kosong darjah seperti rajah dalam rajah 10 tadi berada di sini, dan titik tempat persilangan antara kosong darjah meridian Greenwich dan garisan selarian latitud 43 darjah utara ini adanya titik R. Okey, yang seterusnya, anak-anak pelajar ada lagi satu garisan yang perlu dilukis, iaitu untuk kita letakkan titik Q. Q ni kalau kita tengok pada rajah 10, dia berada pada garisan selarian latitud 43 darjah utara. Maksudnya pada selarian latitud 43 darjah utara dan pada satu longitude yang belum kita ketahui berapa nilainya. Jadi di sini ada titik Q. Okey. Kita ketahui bahawasanya R dan Q ini, okey, di sebelahnya ada lagi satu garisan meridian. Yang ni yang cikgu warnakan ni. Okey, cikgu transfer ke sini. Baik. Okey, yang ni garisan paling tepi bumi ini di sebelah kanan. Kemudian kita ada lagi satu garisan di sebelah kiri. Okey, cikgu buat lagi satu garis di sebelah R. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan apakah longitude, nilai longitude bagi garisan ini, garisan yang Q berada ni, dan longitude ni. Okey, cara dia mudah saja. Apabila kita ketahui di sini adalah kosong darjah meridian Greenwich, dan kalau kita perhatikan di sini kita ada sudut 62 darjah, maka kita ketahui bahawasanya jarak daripada meridian Greenwich kepada garisan meridian yang cikgu lukis yang sebelah tepi sekali ni, okey, jarak dia adalah 62 darjah. So automatik di sini nilai longitude bagi garisan ini adalah 62 darjah barat. Okey. Jadi baki ke semua sekali daripada garisan meridian Greenwich, apabila kita tolak dengan 62 darjah tadi, kita menuju ke timur, kita akan dapati okey, nilainya adalah 118 darjah. Jadi secara automatik garisan longitude yang paling hujung di sebelah kanan ini akan bernilai 118 darjah timur. Dan diberi dalam soalan antara garisan ini, garisan longitude yang paling tepi dengan garisan longitude yang adanya titik Q tadi, nilai sudutnya adalah 37 darjah. Maka kita ketahui jarak ataupun nilai sudut antara garisan meridian yang adanya titik Q ini dengan garisan meridian garisan longitude bahagian hujung sekali yang bernilai 118 darjah timur tadi adalah 37 darjah. Okey, jadi apabila kita tahu nilai di sini adalah 37 darjah bezanya, jadi kita dapat tentukanlah garisan longitude yang ini. Okey. Caranya adalah kita ambil nilai 118 darjah, kita tolak dengan nilai 37 darjah. Jadi anak-anak pelajar akan dapati nilai longitude yang ada titik Q tadi, nilainya adalah 81 darjah timur. Maka terjawablah soalan bagi yang ditanya, iaitu
cari. Soalan meminta kamu mencari longitude bagi titik Q. So longitude bagi titik Q adalah 81 darjah timur. Okey, longitude Q bersamaan dengan 81 darjah timur. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan ini adalah soalan kertas 2. Soalan SPM ulangan Jun 2020 juga. Soalan nombor 16. Okey, kita lihat apa yang penting dalam soalan ini. Okey, yang pertama, kita baca dulu soalan dengan baik. Rajah 12 menunjukkan kedudukan titik P, Q, 47 darjah utara, 53 darjah timur dan R pada permukaan bumi. Okey, UMOS adalah paksi bumi. QR ialah diameter bumi. Okey. Perkara yang penting adalah titik PQ. Okey, R. Okey, kemudian dia bagi lagi QR adalah diameter bumi. Ini adalah antara perkara yang penting. Jadi daripada soalan yang diberi, daripada maklumat soalan yang diberi, okay, cikgu nak transfer dulu apa yang ada pada bumi sebagai sfera ni, bumi dan bentuk sfera ni kepada bentuk grid mudah. Okey, grid mudah yang cikgu nak lukis ada garisan utara selatan. Kemudian okey, cikgu buat satu garisan melintang, iaitu garisan sifar darjah yang mewakili khatulistiwa. Kemudian kita ada lagi di sini UQS. Kat bawah ni adalah kutub selatan, UQS paling tepi. Maka cikgu letak garisan grid ni paling tepi. Okey. Nanti kita akan tentukan nilai longitude dan latitude-nya. Kemudian kita ada satu garisan longitude UPS. So daripada garisan utara, okey, ni bahagian paling atas utara. Utara. Terus ke bahagian selatan kat bawah sini, dan kita ada longitude yang melalui titik UPS. Dan titik P dan Q ini berada pada satu selarian latitude. Okey, di atas ini. Jadi dah ada garisan ni, kita boleh tentukan di sini adalah titik Q. Di sini adalah titik P. Okey. Kemudian okey, kita ada satu lagi titik R. Okey, titik R berada pada longitude paling tepi di sebelah kiri. Maka cikgu lukis di sini satu garisan longitude paling tepi di sebelah kiri. Dan kalau kita lihat, titik R berada pada selarian latitude tertentu yang belum kita tahu nilainya. Jadi cikgu lukis satu garisan selarian latitude di sini, dan cikgu boleh letakkan nilai titik R. Okey, di sini. Baik, kalau kita lihat lagi maklumat yang ada di sini, sudut yang dicangkuk oleh titik P dan Q adalah 125 darjah. Maka kita tahu pada grid, grid ni seolah-olah bentangan bumi dalam bentuk hamparan. Jadi kita tahu nilai sudut antara P dan Q ni, okay, cikgu nak pakai warna lain sekejap, warna biru. Nilai sudut antara P dan Q ni sebenarnya adalah 125 darjah. Okey. Okey, maklumat yang seterusnya yang kita ada, yang cikgu highlight tadi, titik Q. Titik Q berada pada 47 darjah utara, okey, dan 53 darjah timur. Maka di sini kita tahu
titik Q yang kita ada tadi, yang kita dah tandakan tadi, berada pada selarian latitude yang bernilai 47 darjah utara. Dan longitude, garisan meridian ataupun longitude yang bernilai, cikgu panjangkan sikit ni, garisan longitude ni, yang bernilai 53 darjah timur. Jadi kita tahu kalau garisan longitude yang melalui titik Q ini adalah 53 darjah timur, bermaksud garisan meridian Greenwich akan berada di sini. Ini 0 darjah meridian Greenwich. Dia punya jarak ataupun nilai antara garisan meridian Greenwich dan garisan longitude yang melalui titik Q tadi adalah 53 darjah. Cikgu boleh buat kat sinilah. 53 darjah. Okey. Jadi itu adalah antara maklumat yang kita ada. Kemudian kita ada lagi maklumat yang berikutnya. Dia beri QR ialah diameter bumi. QR diameter bumi. Kita katakan ni pusat bumi. Kita boleh sambung QR. Kita tukar pen warna lain. Q ke pusat bumi, terus ke R. Ni adalah diameter bumi. Jadi sudut di sini, apabila kita tahu selarian latitude Q ini adalah 47 darjah utara, bermaksud sudut di sini adalah 47 darjah. Automatik sudut yang bertentangan dengannya juga adalah 47 darjah. Dan kita boleh kira dan tentukan latitude R. Latitude R sekarang bernilai 47 darjah selatan. Okey. Maklumat lain lagi yang kita dapat daripada soalan ini adalah nilai 125 darjah tadi. Okey, apabila jarak antara P ataupun nilai sudut antara P dan Q tadi adalah 125 darjah, dan di sininya jarak antara garisan meridian Greenwich dan Q adalah 53 darjah, maka kita tahu nilai sudut antara garisan meridian Greenwich 0 darjah meridian Greenwich ini, 0 darjah meridian Greenwich ini, dengan garisan longitude P, dia punya bezanya adalah 72 darjah. So kita tahu beza sudut di sini adalah 72 darjah, dan secara automatik garisan longitude yang melalui titik P ini bernilai 72 darjah. Apabila ke kiri, dia adalah 72 darjah barat. Okey, itu adalah antara maklumat yang cikgu yang kita dapat daripada soalan, dan cikgu transfer kepada bentuk grid mudah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Okey, soalan A kita lihat, nyatakan nilai theta. Okey, theta berada di sini. Pada grid mudah, theta berada di sini. Jadi kita ketahui sudut di sini adalah 90 darjah. Maka untuk soalan A1, nilai theta bersamaan dengan 90 darjah tolak 47 darjah. Jadi jawapannya adalah 43 darjah. Okey, seterusnya apabila kita dah ada grid mudah ni, kita boleh terus saja jawab soalan yang berikutnya. Kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan longitude P. Okey, kita dah ada P di sini. Longitude P adalah 72 darjah barat. Tetapi bagi soalan ini,
anak-anak pelajar perlu menunjukkan sedikit pengiraan. Maka pengiraan yang boleh ditunjukkan adalah longitude P bersamaan dengan 125 darjah. Okey, sudut nilai sudut yang ada antara garisan P dan Q tadi. Okey, kita tolak dengan 53 darjah. Maka kita dapat 72 darjah. Dan bila sebut tentang longitude, kita kena letakkan arahnya. Okay, dia ke kiri pada meridian Greenwich, maka nilainya adalah 72 darjah barat. Soalan yang ketiga. Okay. Nyatakan kedudukan titik R. Kita sudah ada titik R di sini. Okey, apakah kedudukannya? Soalan yang ketiga. Menyebut tentang kedudukan. Okey, para pelajar mesti ingat format untuk menulis kedudukan pada permukaan bumi. Kedudukan titik R. Okey, formatnya adalah dalam bentuk kurungan dan nilai latitude perlu diberikan terlebih dahulu. Okey, latitude R seperti yang kita ketahui adalah 47 darjah selatan. Okey, jadi kita boleh katakan latitudenya adalah 47 darjah selatan, koma. Berapakah nilai longitudenya? Okey, longitude R berada pada garis ini. Okey, pada garis yang ini. Okey, persoalannya berapakah nilai longitude yang melalui titik R? Baik pelajar, kita ketahui daripada garisan longitude paling kiri di sebelah paling hujung di sebelah kiri dengan garisan paling hujung di sebelah kanan ini, nilainya adalah 180 darjah. Maka berapakah nilai antara garisan paling hujung yang ini dengan meridian Greenwich? Okey, kita tahu di sini nilainya tadi adalah 53 darjah. Maka baki yang ini adalah 180 darjah ditolak dengan 53 darjah. Jadi nilainya adalah 127 darjah. Automatik nilai bagi garisan longitude yang ini, yang paling hujung ni adalah 127 darjah barat. Jadi untuk nilai bagi garisan longitudenya adalah 127 darjah barat. Okey. Pengiraan yang diperlukan untuk mendapat jawapan sedemikian, okey, adalah pelajar boleh tulis dahulu latitude bersamaan dengan 47 darjah selatan. Sebab kita dah tahu apabila Q dan R tadi adalah diameter bumi, maka selarian latitude-nya adalah bernilai sama, cuma pada kutub yang bertentangan. Okey, manakala untuk pengiraan longitude, para pelajar boleh mengira dengan mengambil nilai 180 darjah ditolak dengan 53 darjah. Okey, dapatlah jawapan seperti yang ini. Okey, maka akan diberi berdasarkan pengiraan serta jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni membawa kepada lebih banyak markah. Kalau kita lihat di sini, kita ada 7 markah. Okey, kita lihat soalannya. Kita ada kapal terbang G terbang dari P arah ke timur Q. Okey, kalau kita lihat ada satu kapal terbang, iaitu kapal terbang G terbang dari P arah ke timur Q. Okey, sepanjang selarian latitude. Kemudian kita ada kapal terbang yang kedua, kapal terbang H terbang dari R ke kutub selatan. Okey, kapal terbang G tadi dia bermula daripada P ke arah timur sampai ke Q.
kapal terbang H terbang dari titik R menuju ke kutub selatan di bawah sini. Okey, ni Raja ni cikgu letak kembalilah daripada soalan tadi. Okey, ada dua situasi. Dan diberi di sini purata laju kedua-dua kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan adalah 550 knot. Jadi soalan mengkehendaki anak-anak pelajar mencari beza masa penerbangan dalam jam. Okey, yang diambil oleh kedua-dua kapal terbang. Okey, cikgu suka letakkan pengiraan secara bersebelahan. Kita ada kapal terbang G. Okey, kita ada kapal terbang, KT itu kapal terbang H. Dan kita tahu kapal terbang G bergerak daripada P menuju ke Q. Kapal terbang H bergerak daripada R terbang ke kutub selatan. Okey. Dan perkara yang kedua, pelajar kena ingat formula yang berkaitan dengan purata laju. Di mana kita ketahui purata laju, okey, formulanya purata laju sama dengan jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa. Okey, sama sebelah sini pun kita akan menggunakan formula yang sama. Purata laju bersamaan jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa. Okey, apa yang kita ada di sini? Purata lajunya bernilai sama, iaitu 550 knot bersamaan dengan jumlah jarak. Okey, kita lihat jumlah jarak daripada P ke Q tadi adalah 125 darjah darab dengan 60 minit darab dengan kos selarian latitude. Kita tahu PQ tadi berada pada selarian latitude 47 darjah utara. Jadi, kita darab dengan kos 47 darjah. Kenapa kita darab dengan kos? Kerana titik PQ berada pada garisan selarian latitude. Okey. Kita bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa ni yang kita nak carilah. T bagi siapa ni? Bagi kapal terbang. Bagi kapal terbang G. Pengiraan di sebelah kanan pula untuk kapal terbang H. Kita ada 550 knot untuk purata laju bersamaan dengan jumlah jarak. Okey, jumlah jarak daripada titik R ke kutub selatan. Kita tahu di sini sudut yang dicangkum oleh titik R dan S ini adalah theta. Dan kita dah dapat dalam soalan A tadi, nilai theta-nya adalah 43 darjah. Okey, jadi kita ada di sini sudutnya, theta-nya 43 darjah darab dengan 60 minit. Tidak perlu darab kos kerana titik R dan S berada pada garisan meridian ataupun garisan longitude. Yang mana kita ketahui garisan longitude ini adalah bulatan agung. Okey, kita bahagi dengan jumlah masa bagi H. Okey. Jadi di sini kalau anak-anak pelajar kira, maka kita akan dapat masa bagi kapal terbang G tadi bersamaan dengan 5,114,9877. Kalau anak-anak pelajar selesaikan 125 darjah darab dengan 60 minit darab dengan kos 47 darjah, anak-anak akan dapat nilai ini. Okey, kita bahagi dengan kelajuannya 550 knot. Okey, pelajar akan dapat 9.29 jam.
Okey, ini masa untuk kapal terbang G, terbang daripada P kepada Q. Manakala untuk kapal terbang H, bila kita selesaikan, okey, kita akan dapati masanya bersamaan dengan 2580 batu nautika dibahagi dengan 550 knot. Dan anak-anak pelajar akan dapati nilai masa bagi kapal terbang H ambil untuk terbang daripada titik R ke S adalah 4.69 jam. Jadi soalan memerlukan anak-anak pelajar mencari beza masa. Oleh itu, beza masa bersamaan dengan 9.29 tolak dengan 4.69. Kita akan dapati jawapannya adalah 4.6 jam. Okey. Kenapa cikgu tak beri dia punya jawapan dalam jam dan minit? Kerana dalam soalan telah disebut cari beza masa dalam jam. Kalau disebut dalam jam dan minit, maka para pelajar kena tukar jawapan ini kepada nilai jam dan minit. Jadi, itu saja untuk sedikit contoh pengiraan bumi sebagai sfera ini dalam kertas 1 dan kertas 2 SPM. Jadi, cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami bagaimana untuk menyelesaikan soalan-soalan tadi. Anak-anak pelajar sebenarnya boleh menggunakan pelbagai kaedah, sama ada menggunakan kaedah melakar bumi tersebut dalam bentuk sfera, ataupun boleh guna kaedah yang cikgu gunakan tadi, iaitu kaedah grid mudah. Okay, cikgu harap penerangan cikgu yang ringkas ini dapat membantu anak-anak pelajar untuk mengingati kembali cara macam mana untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan bumi sebagai sfera. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.